pengajian kita dalam ilmu fiqh Syafi'i di dalam kitab At-Tadhib fi Adillati Matnul Ghayat wa Taqrib المشهور بمتن أبي الشجاع في الفقه الشافعي تأليف الدكتور مصطفى أديب البغا حفظه الله تعالى دكتورة في الشريعة الإسلامية. Dan pengajian kita hari dalam bab yang kita masuk adalah bab baru, fasal yang baru, iaitu tentang tayamum. Tayamum iaitu dilakukan apabila tidak ada air, maka kita berwuduk, raful hadas, menghilangkan hadas kecil, hadas besar dengan melalui tayamum badan ataupun tukar ganti dengan air. Dan berlakunya tayamum apabila ketiadaan air. Apabila ada air, maka masyru'iyatut tayamum, mana tayamum tadi, ibadat tayamum tadi mansukha, automatik, terus mansukh. Apabila ada air dia mansukh. Ada air, kita boleh ambil air itu untuk berwudu, bersuci dan sebagainya, ataupun tiba-tiba turun hujan, maka mansukh, maka terbatal, automatik terbatallah ibadat tayamum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi darain. Wa qala fasal pada menceritakan wa syara'itu tayammumi khamsatu asya'. Syara'it, mana syara'it itu mana syarat jamak. Syarat seseorang itu bertayamum, syara'itu tayammumi. Syarat seseorang itu bertayamum, khamsatu asya', ada 5 perkara. Kenapa? Apakah sebab memperbolehkan seseorang itu tayamum? Ada 5 perkara. Tidak 6, tidak 7, tidak 1 dan sebagainya. Ada 5 perkara yang menyebabkan seseorang itu kena tayamum. Contoh dia, masa waktu air tak ada, maka dia boleh tayamum dan sembahyang. Pertama, wujudul udhri bisafarin aw maradin. Pertama, wujudul udhur, keuzuran. Uzur ni bukan sakit aja. Uzur bukan sakit aja. Contoh dia musafir, sampai tengah-tengah hutan, ada air tapi tak tahu kat mana air. Mungkin ada dalam hutan, tapi dalam hutan tu ada harimau, uzur aja. Maka kalau kau boleh masukkan dalam hutan tu kan, kena faham harimau, kena faham beruang dan sebagainya, ataupun kena pijak gajah, kena sebagainya. Jadi ada uzur, ada ilah, ada sebab. Maka pada ketika itu, maka bolehlah dia bertayamum. Jadi wujudul uzri bisafarin, kerana dia musafir, tak ada air. Ada air tapi dalam kolam besar jauh macam dalam gaung, nak ambil yang mana? Tayamum. Ataupun ada air tapi dia sakit tu pula tak boleh kena air. Kalau kena air kan lagi bertambah sakit dia, bertambah sopak ke. Kalau kena air kan dia boleh jadi mati ke, dia boleh jadi pengsan ke, sawan ke dan sebagainya. Jadi ada uzur, ada uzur dia, uzur syar'i, maka memperbolehkan dia bertayamum. Kita tengok bawah tu Hashi nombor 3. Qala Allah Ta'ala, ini dalil yang menunjukkan tayamum itu adalah satu benda yang disyariatkan oleh Allah, masyru'iyah. Dalam bahasa Arab panggil masyru'iyah, dalam bahasa Melayu panggil disyariatkan. Satu perkara yang disyariatkan, itu tayamum adalah satu perkara yang disyariatkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum
Allah beritahu wa in kuntum, dan sekiranya kamu tadi dalam keadaan wa in kuntum marda. Wa in kuntum marda. Apa marda? Mana sakit. Sekiranya kamu ketika itulah keadaan sakit. Au ala safarin, ataupun kamu ketika itu di dalam perjalanan jauh, musafir. Au jaa ahadun minkum, ataupun ketika itu datang kepada kamu tadi sesuatu pada kamu tu, jaa ahadun minkum minal ghaib, tiba-tiba terberak tengah jalan, dia musafir, dia terberak, lepas tu air pula tak ada. Au lamastumun nisaa, ataupun berjimak dengan isterinya, secara kebetulan dia baru menikah, lepas menikah pula air tak ada, dia berjimak dengan isteri dia, nak mandi tak ada air, maka dia tayammum. Aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu, kata Allah, maka bertayammumlah olehmu. Fatayammamu mana fi'il amr, siratul amr, mana Allah perintahkan supaya bertayammum. Air dah tak ada. Sekarang dia nak menikah, sekarang tiba-tiba dia tadi nak dinikahi, nak menikah. Lepas tu datang dulu ni air, share macam mana kamu nak nikah ni, air tak ada ni. Dia kata tak apalah, lantak itu fikir itu nombor 2. Yang penting aku menikah dulu. Jadi dia menikah. Lepas dia menikah, dia bersama dengan isteri dia, jimat. Jimat tak ada air nak mandi wajib, maka dia bertayammum. Fatayammamu, maka bertayammumlah olehmu. Maka air tak ada, maka bertayammumlah olehmu. Ini diceritakan suratul Maidah. Boleh rujuk balik tengok kitab suratul Maidah ayat yang ke-6. Rawal Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Imran bin Husain, Imran pun Islam, Husain pun Islam, radhiyallahu ta'ala anhuma, dua sahabat. Qal kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu hari kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, itu di dalam keadaan musafir, perjalanan jauh. Fa shalla bin nas, maka Nabi sembahyang dengan orang ramai. Fa idza huwa bi rajulin mu'tazil, tiba-tiba tengok satu orang ni dia tak sembahyang. Fa qal, maka Nabi tanya, ma mana'aka, wahai mat lelaki, apakah yang menyebabkan kau tak sembahyang? Ma mana'aka an tusalliya ma'ana, apakah yang menyebabkan kau tidak sembahyang bersama kami? Qal asabatni janabatun, dia kata aku tadi junub, aku ni adalah ada hadas besar, wala ma'a, tak ada air. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal alayka bis-sa'idi fa innahu yakfika, kata Nabi, kamu wajib atas kamu bertayamum. Bis-sa'idi itu dengan tayamum, bitayammumi, alayka bitayammumi, fa innahu yakfika, mencukupilah dengan tayamum dalam keadaan air tidak ada. Ma mana sa'id, ma sa'ada ala wajhil ard min at-turab. Ma sa'ada itu barang yang tadi diambil, disapu, ditekapkan tangan di kat tanah tadi, atau muka bumi tadi, tanah terlekat, disapu kat tubuh badan dia untuk bertayamum. Soalnya menyapu. Lebih kurang. Mu'tazil mana dia tak semayang. Dia seorang tak semayang. I'tizal, dia mengasingkan diri dia. I'tizal, dia asingkan diri dia. Jadi pertama, wujudul uzri bisafarin au marad, au maradin, ataupun dia sakit. Yang kedua, yang menyebabkan dia seseorang tadi boleh bertayamum, yang kedua adalah wadukhul waqti solat, masuknya waktu sembahyang. Air tak ada, waktu sembahyang dah masuk. Allahu akbar, Allahu akbar.
tak ada air. Dalam keadaan dia musafir tak ada air. Dalam keadaan dia uzur tak ada air. Waktu masuk dah, waktu solat masuk, air tak ada, maka bolehlah dia bertayamum. Tengok bawah tu hamish yang pertama, rawal Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masjidan tahura, telah dijadikan oleh Allah untukku tadi, tanah tadi adalah masjid tahura, masjid dan bersih, masjid tempat sujud. Sebab itulah setengah ulama mempertikaikan surau. Tidak ada perkataan surau di dalam Islam, dalam kitabullah wa sunnah. Tapi kenapakah kaum Melayu, puak Melayu menggunakan perkataan surau? Sedangkan surau itu adalah bahasa kuno. Bahasa kuno yang boleh bertentangan, yang membawa kepada pertentangan. Kerana bahasa kuno, surau itu tempat beribadah, dan ketika itu umat Melayu, umat Islam belum masuk Islam lagi. Jadi setelah datang Islam, maka dikekalkan nama surau. Sebenarnya nama itu bukanlah, jadi tidak sepatutnya umat Islam mengambil perkataan surau itu digunakan untuk masjid, untuk tempat orang beribadah, tempat orang sembahyang berjamaah. Sebab benda tu bukannya, benda itu tidak ada, ghair mazkur fi kitabillahi was sunnah. Kerana surau itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Al-Quran, dia adalah bahasa Melayu kuno. Dan ketika itu umat Melayu bukan orang Islam, dia adalah penyembah berhala, penyembah patung, biawak, semua bersembah. Orang yang tak beriman macam-macam dia sembah. Orang kafir dia sembah, semua dia sembah. Begitu juga orang Islam, kalau dia orang Islam dia tak sembahyang, lalas dia sembah, macam-macam dia sembah. Lebih teruk daripada orang Hindu dengan orang Buddha. Jadi wa dukhul waqti salah, masuknya waktu sembahyang. Nombor 1, rawal Bukhari an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa ju'ilat liyal ardu masjidan tahura, dijadikan untuk aku, kata Nabi SAW, tanah itu, bumi itu adalah sebagai masjid, tempat menyembah Allah. Masjid itu tempat sujud kepada Allah. Wa tahura, dan bersih, suci. Tanah itu suci, bersih. Sebab itulah masjid Nabi SAW asalnya adalah tanah. Selepas wafat Nabi SAW, zaman Khulafa Ar-Rasyidin, kekal juga tanah. Zaman lepas Khulafa Ar-Rasyidin, sampailah zaman Imam Ja'far As-Sadiq, zaman Zainal Abidin bin Ali, juga masih tanah. Waktu Imam Malik barulah berijtihad, Imam Malik, masjid tadi boleh dihamparkan dengan hamparan. Sebelum ini masjid lantai mereka adalah tanah. Maka kata Nabi SAW, fa ayyuma rajulin min ummati, tak kira siapa je di kalangan umatku tadi, adrakatu salatu, bila masuk je waktu sembahyang, falyusalli, maka sembahyanglah di mana sahaja. Wa inda Imam Ahmad, aynama, di mana sahaja, adrakat ni as-salatu, tamassahtu wa sallaitu, di mana saja aku berada, masuk je waktu sembahyang, tamassahtu, maka aku akan bersihkan tempat tu, sapu tempat tu, wa sallaitu, dan aku sembahyang di situ. Tak payah nak tunggu-tunggu musalla, tak payah tunggu-tunggu tempat masjid, di mana saja sembahyang. Fa inna ma tawallaitu fa thamma wajhullah, di mana saja kamu berada, maka di situlah kamu boleh menghadapkan wajahmu kepada Allah. Fadalat riwayatani, ini dua riwayat yang berbeza, annau yatayammamu wa yusalli, tayammum dan sembahyang, idza lam yajidil ma'a, apabila tidak ada air, ba'da dukhuli waqti salat, apabila masuknya waktu sembahyang. Yang ketiga,
Jadi yang pertama tadi uzur, yang kedua tadi masa waktu sembahyang, yang ketiga memang dia tengah berhajatkan kepada air. Air ada tapi hanya untuk minum. Ada air tapi untuk minum, maka masa tu dia boleh tayammum. Yang keempat, wa ta'adzuru isti'malihi, dia uzur untuk menggunakan air tersebut. Kalau digunakan air tersebut akan jadikan dia mati dan sebagainya. Yang kelima, wa iwazuhu ba'da talab. Wa iwazuhu maknanya dia tak dapat. Dia dah cuba usahakan untuk dapat air tapi tidak ada air, maka dia boleh bertayamum. Wa turabu tahiru lah ubar. Mestilah dia nak bertayamum iaitu di kawasan yang ada tanah debu. Dan menurut Imam Abu Hanifah, mana tempat saya semua ada debu. Asy-Syafi'i mestilah tayamum tadi di atas tanah yang berdebu. Tapi menurut Imam Ahmad, jumhur Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mana boleh tayamum walau atas buku ke, atas kitab ke, kat dinding ke, boleh tayamum. Asy-Syafi'i tak mesti syarat atas tanah. Kalau dia tidak bertayamum atas tanah, maka tidak sah. Mesti atas tanah yang berdebu, yang ada debu. Tetapi jumhur tak, mana-mana boleh kita ketuk, pap, lepas tu kita sapu muka, lepas tu kesambungan niat, lepas tu buat lagi, ketuk lagi, ketuk macam ni, sapu tangan. Itu saran dia kan? Sapu itu saran dia kan? Ya, sapu kata-kata. Kalau menurut Imam Malik tak, ketuk sekali je, ketuk, lepas tu sapu muka, dah kata-kata muka, lepas tu sapu tangan macam ni, sampai pergelangan tangan. Itu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Adapun jumhur semua, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, maka sama basuh muka, sapu muka dan kedua tangan sampai siku. Faham Fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yajuz. Ni kalau katakan tempat yang kita nak bertayamum tadi, menurut pendapat Syafi'i, kalau bercampur dengan jis tu maknanya kapur, simen dan sebagainya, ataupun pasir, maka tidak boleh. Mestilah pastikan tanah, asli tanah. Kalau tekan atas kapur ke batu ke, tak boleh, mesti atas tanah. Ramlan tu kapur. Ramlun tu atas pasir. Pasir, batu pasir besar. Lam yajuz, mana tak boleh, tak sah. Ataupun tapi jumhur semua sah, boleh. Wa faraiduhu arba'atu asya'. Dan tayamum tadi ada 4 rukun. Pertama niat. Niat tu waktu inda masil wajhi. Kita sapu muka tadi, masa itulah kita niat, sahaja aku tayamum, menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar, kerana Allah Ta'ala. Nawaitu raf'al hadas bitayammumi lillahi ta'ala. Sahaja aku menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, kerana Allah, dengan melalui tayamum kerana Allah Ta'ala. Wal yadaini, mestilah dah sapu, wa mashul wajhi, dan sapu wajah, dan wal yadaini, dan dua tangan ma'al mirfaqaini, sampai siku, tangan sampai siku. Wa tartib, mestilah tertib, itu dimulai dengan niat, lepas tu mashul wajhi, sapu muka, lepas tu barulah sapu kedua tangan sampai siku. Kita tengok dalil liqauli ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Suratul Maidah ayat yang ke-6. Fatayammamu sa'idan, hendaklah kamu bertayamum, maka bertayamum olehmu sa'idan, dengan tanah, tayyiban. Famsahu, sapulah, famsahu biwujuhikum, sapulah muka kamu, wa aydiyakum minhu, wa aydikum minhu, dan kedua tangan kamu, wa aydikum minhu. Jadi
Imam Malik wa idikum sampai pergelangan tangan. Asy-Syafi'i memahami sampai siku. Suratul Maidah. Wasunanu, sunat bertayamum, ada 3 perkara. Pertama, at-tasmiyah, tu baca bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah. Kita baca bismillah ketika bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Macam kita berwudu juga. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, itu memulakan sebelah kanan, lepas tu diikuti dengan sebelah kiri. Lepas tu mula sapu sebelah kanan, lepas tu sebelah kiri. Wasu wal muwala, itu berturut-turut. Lepas niat, kemudian diikuti dengan sapu niat ketika sapu dekat wajah, lepas tu juga sapu dekat kedua tangan. Dan keadaan muwala, bukan keadaan yang berhenti-berhenti, terus berterusan. Walladhi yubtilu tayammum, tayammum salatatu asya'. Ada 3 perkara yang membatalkan ketika seorang tidak bertayamum. Ma'abtal wudu. Apa sahaja pertama, ma'abtal wudu, apa saja yang batal wudu, maka batal tayamum. Contoh kentut batal wudu, maka tayamum dia, kalau kentut dia batal tayamum dia. Kena ambil tayamum balik. Dia berjima, batal wudunya. Begitu juga tayamum, bila dia berjima batal tayamumnya. Wa ra'atul ma', dan sebab tu ma'abtal wudu. Yang kedua, bila dia nampak air. Nampak air min ghairi waktu salat. Dia nampak air bukan waktu sembahyang, maka batal, maka mansukh lah, maka mansukh, hilanglah tayamum tadi, dan dia kena wudu macam biasa balik. Ai fi ghairi hadis salat, tapi dengan syarat bukan waktu dia sembahyang. Wa qabla dukhul fiha, sebelum masuk sembahyang. Tapi kalau dia tengah sembahyang, tiba-tiba datang air, tak apa, dia teruskan sembahyang. Rawat Tirmidzi wa ghairihi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya, an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sa'ida tayyibat tahurul muslim, sesungguhnya tayamum tadi dengan sesungguhnya dengan dia tayamum dengan menggunakan tanah yang bersih itu adalah at-tahur, suci, al-muslim. Wa in lam tajidul ma'a, maka dia akan boleh digunakan walaupun 10 tahun dia boleh bertayamum. Kalau tak ada 10 tahun tak ada air, boleh bertayamum. Wa in lam tajidil ma'a, kalau tidak ada air 10 sinin, 10 tahun, maka 10 tahun dah bertayamum. Fa idza wajada al-ma'a, maka tapi kalau dia tiba-tiba ada air, falyumissahu basharatahu, maka falyumissahu basharatahu, maka ambil, gunakanlah air untuk berwuduk. Fa inna dzalika khairun, itu yang terbaik, kerana wuduk itu lebih baik bertayamum, menjadikan tubuh anggota kita segar dan sebagainya. Wa riddah itu murtad, satu orang murtad, bila dia murtad, maka batallah tayamumnya. Wa sahibul jabair, itu orang yang dia simen tangan dia accident, dia tangan dia simen, yamsahu alaiha, maka dia bertayamum. Dia berwuduk macam biasa, tapi tiba dekat tempat simen tadi, kaki dia ke ataupun tangan dia ke, maka dia sapu air macam tayamum, sapu je air. Yusalli, dan disembahyang. Wala i'adatan alaih, dan dia tak payah nak, nanti bila dia baik, dia tak payah nak ulang salah. In kana wada'aha ala tahur, tapi syarat dia sebelum dia nak taruh simen tu tadi, dia berwuduk macam biasa, tempat luka tadi sapu air, lepas tu barulah taruh simen. Jadi waktu nanti nak wudu kali kedua, cuma sapu je, syarat sapu air atas balutan simen tadi. Jadi orang macam ni nanti kalau dia dah baik, maka dia tidak payah nak qada salah. Tapi kalau dia letakkan, doktor masa letakkan simen tu tadi dalam keadaan dia tidak berwuduk, maka dia sembahyang bila tempat wuduk, waktu ketika nak berwuduk tempat simen tu dia sapu air, tapi lepas baik nanti dia kena ulang, dia kena qada balik solat dia. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Faham Dia kalau dah balut awal tu dia kena ganti solat. Kalau dia balut awal tanpa wuduk, dia kena ganti solat. Tapi kalau dia sebelum balut dia berwuduk, maka dia waktu berwuduk tempat simen tu disapu je air, dan dia tidak payah qada solahnya.
Rawa Abu Daud wa ghairuhu an Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna fi safarin. Satu hari kami keluar, kami musafir, asaba rajulan minna hajrin fashajjahu fi ra'si. Maka tiba-tiba jatuh, salah seorang daripada jemaah kami jatuh, maka kepala dia pecah, sumahtalama, kemudian dia pengsan. Fasalu ashabahu, maka sahabat tanya, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum, adakah boleh tak dia ni bertayamum? Saat ni kepala dia pecah, badan luka semua ni. Faqalu ma tajidu laka rukhsatan wa anta taqdiru al ma. Tak boleh, dia kata, Syekh, kamu tak boleh tayamum walaupun kamu sudah luka parah macam ni. Sebab apa? Air ada lagi. Tengok, kerana kejahilan, kerana kejahilan. Falamma qadamna ala faghtasala, maka kawan ni tadi, oleh kerana tengok ada darah najis, bila kawan cakap najis, maka dia pun mandi. Dalam keadaan dia luka tadi, dia mandi. Dia mandi tadi mungkin kerana ketaruh kesejukan, sehingga kan kawan ni mati. Mati, ceritanya falamma, bila dia balik ke Madinah, falamma qadimna al-Madinata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik Madinah, maka akhbara bidzalik, maka dia beritahu pada Nabi apa yang telah berlaku. Kata Nabi, qatalu, kamu semua mereka itu telah membunuh kawannya itu. Qatalahumullah, mereka itu dalam kemurkaan Allah. Allah murka. Ala sa'alu idh lam ya'lamu. Kenapalah kamu tak tanya? Kalau kamu dah tahu, kamu tak tahu apa-apa, kena tanya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang mengetahui. Fa inna masyifa'ul 'iyyi su'al. Sesungguhnya syifa, penawar itu, soal itu juga adalah penawar bagi orang yang sakit. Dia sakit tapi dia tak nak soal, dia tak nak tanya, dia tak nak tanya doktor, dia tak nak jumpa doktor, maka dia meletakkan diri dalam kebinasaan. Inna makana yakfihi an yatayammama wa ya'sir. Sebenarnya mencukupilah, kata Nabi SAW, kalau ada luka parah macam tu, tak apalah, tayamum je lah. Au ya'siba jurhahu, ya'siba jurhahu thumma yamsahu alaihi. Ataupun kalau tempat dia, kepala dia luka, tak perlu nak ambil air sapu kepala, balut luka dia tadi, letak kepala dia, lepas tu sapu, waktu berlut sapu je atas kepala dia. Wa yaghsila sa'ira jasadihi thumma masa alaihi wala wa yaghsila sa'ira jasadihi. Wa yaghsila maknanya ini dia mandi seluruh badan dia sehingga kan dia mati. Ini adalah dia meletakkan dalam kebinasaan. Wa tayammamu likulli faridah. Jadi sembahyang fardu, setiap kali sembahyang fardu, wa tayammamu fi kulli faridah. Contoh dia sembahyang zuhur, dia tayamum. Lepas tu nak asar, adakah dia boleh sembahyang dengan tayamum yang waktu zuhur tadi? Tak. Dia kena tayamum semula sembahyang. Setiap sembahyang fardu satu tayamum. Adapun solat-solat sunat, dia boleh satu kali tayamum, dan ribu-ribu solat sunat dia boleh. Wa yusalli wa yatayammamu wahidin. Dia sembahyang dan dia bertayamum dengan satu tayamum, masya'a minan nawafil. Satu tayamum dia boleh sembahyang berapa banyak pun untuk sembahyang sunat, tapi sembahyang fardu setiap satu tayamum satu fardu. Kata Hamish nombor 3, rawal Baihaqi bi isnadin sahih. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Abdullah bin Umar beritahu, qal yatayammamu li kulli salatin wa in lam yuhdath. Maka setiap kali sembahyang fardu adalah satu tayamum, walaupun dia tidak berhadas kecil ataupun berhadas besar. Wallahu a'lam. Fi soal, ada soal apa? Soal? Ada Barakallahu li wa lakum wa taqabbala minni wa minkum. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum